بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kita dalam siri tazkirah online kita pada malam ni di Masjid Sarjana Utama. Pertama sekali kita syukur pada Allah SWT diberikan nikmat iman dan Islam, diberikan kesempatan untuk kita berada dalam majlis ilmu dalam suasana PKPB ini. Masih lagi diberikan ruang untuk kita dalam pengajian ilmu, dan kita doa pada Allah SWT semoga diangkat segala wabak penyakit COVID-19 ini. Semoga masjid kita lebih imarah dengan semayang berjamaahnya, dengan pengajian kuliahnya, dengan pengajian Al-Quran dan sebagainya. Moga-moga Allah permudahkan selepas ni. Dan kita kena banyak berdoa lah, beristighfar, bertaubat sebagainya. Kerana Allah bagi penyakit ni, wabak bala ni tiap lain kerana dosa manusia itu sendiri. Jadi setiap hari kita istighfar kalau boleh 1000 kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Moga-moga dengan istighfar kita tadi, semayang hajat, semayang taubat kita tadi, Allah permudahkan, Allah angkatkan bala ni insya-Allah. Jadi insya-Allah pada malam ni saya akan bacakan beberapa ayat Quran, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Maksudnya, apakah kamu patutkah kamu menyuruh manusia supaya berbuat kebaikan sedang kamu lupa akan diri kamu sendiri, padahal kamu semua membaca kitab Allah? Tidakkah kamu berakal? Ini Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah supaya kita ambil iktibar. Jangan di antara kita ni bercakap, kita nasihat orang sebagainya, sedangkan diri sendiri kita tak terjaga dengan baik. Kata Imam Sa'al-Banna, islah nafsak wa du'u ghairak. Kamu perbaiki diri kamu dan dakwah kepada orang lain. Nak tunggu kita perfect, sempurna, memang tak perfect. Kerana Nabi Muhammad SAW saja yang insan kamil, mutakamil. Kita sebagai manusia biasa ni tak maksum. Banyak kesalahan, kesilapan yang kita buat. Jadi sebab itulah disebut dalam hadis Rasulullah, kullu bani Adam khatta'un wa khairu khatta'ina tawwabun. Semua Bani Adam ni ada yang buat salah, dan sebaik-baik orang yang buat salah ni orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ayat Quran tadi Allah bertanya pada manusia ini, kenapa kamu suruh orang lain buat benda baik tapi kamu lupa diri kamu sendiri? Bukankah kamu membaca kitab Allah? Tidakkah kamu ni orang yang berakal? Yang ni Allah tujukan kepada Bani Israel, di mana mereka ni para alim ulama Bani Israel ni Yahudi tahu dah Nabi Muhammad SAW ni akan menjadi Rasul akhir zaman. Dia kenal tanda-tanda Nabi akhir zaman ni daripada Rasulullah SAW, tapi dia sendiri tak nak beriman kepada Rasulullah. Sebab apa? Sebab Rasulullah ni bukan orang Arab, bukan orang Yahudi, dia orang Arab. Kerana bangsa Rasulullah itu saja Arab, bukan Yahudi, maka dia tak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni bahaya golongan Yahudi, Nasrani. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan redha Yahudi dan Nasrani ini sehinggalah kita mengikut agama mereka. Sebab tu dia buat perayaan besar-besaran, Christmas sebagainya, sehingga orang Islam tu sendiri pakai pakaian Christmas, Santa Claus. Dia rasa tak bersalah, seronok fashion saja. Ini disebabkan apa? Disebabkan tidak ada pemahaman ilmu yang baik,
Tidak ada pemahaman agama yang baik. Bagi dia semua boleh. Semua perkara dalam dunia ni ada hukumnya. Maka rujuklah pada alim ulama, para ustaz sebagainya. Kalau macam tu, semua perayaan agama kita nak tiru. Waktu Christmas kita pakai Santa Claus. Waktu Deepavali kita pakai macam Hindu. Waktu perayaan Buddha apa semua, tahun baru Cina ni pakai macam dewa Cina pula. Kan? Jadi seolah-olah tidak ada dalam diri kita ni ayat Quran yang Allah sebut apa? Lakum dinukum waliyadin. Kamu agama kamu, aku agama aku. Jadi bila Allah sebut begitu dah, kita agama asing-asing, masing-masing sendiri. Nak ucap Merry Christmas itu pun ada khilaf ulama. Dan kebanyakan ulama kata tak boleh sebab kita tak redha agama orang lain. Kan ada setengah ulama kata harus boleh sebut Merry Christmas. Kan? Tapi sebaiknya kita elaklah. Tak payah nak buat poster dengan gambar Santa Claus. Boh pula kita kat situ dengan kita punya poster sebagainya, tak payah. Sebab dia agama dia, lakum dinukum waliyadin. Dia agama dia, kita agama kita, sudah. Dan selain daripada tu nak ucap selamat tahun baru, selamat hari lahir, birthday, tak ada masalah. Tapi agama ni kena jaga dengan baik. Dan disebut dalam hadis Rasulullah SAW, hadis yang pendek, mudah kita faham. Afatuddin thalathah, faqihun fajir, wa imamun jair, wa mujtahidun jahil. Rawahud Dailami. Iaitu maksudnya bencana kepada agama itu 3 perkara. Pertama, orang alim yang jahat, pemimpin yang zalim, dan mujtahid yang jahil. Jadi Rasulullah SAW sebutkan tentang orang yang merosakkan agama ni. Ada 3 golongan. Rasulullah sebut apa? Yang pertama, faqihun fajir, orang yang alim tapi jahat. Maksudnya dia ni ada ilmu agama, mungkin mengaji master sampai PhD, tahu. Tapi disebabkan dia ada kepentingan peribadi, kepentingan politik, ada kepentingan yang dia rasa lebih, nak dapat kedudukan, nak dapat harta, pangkat, wanita sebagainya, tu fitnah 3 ta tu. Harta, wanita, takhta. Maka walaupun dia ada ilmu agama, tapi dia faqihun fajir, orang yang alim tapi jahat. Sebab apa? Dia menyeleweng, mengubah hukum. Yang halal dia kata haram, haram dia kata halal. Kenapa? Kerana dia ni ilmu banyak, dia boleh tukar-tukar. Sebab nak bagi sedap di mata ataupun di telinga orang-orang yang meminta fatwa padanya. Sebab diberikan habuan kewangan, kepangkat sebagainya. Kamu kena cari dalil yang membolehkan benda ni boleh, contoh. Kan? Contoh orang ni zalim, menindas rakyat, bunuh rakyat. Contoh di Mesir, kan, As-Sisi sebagainya tu. Ada banyak ulama-ulama di Mesir, kerana takutkan kepada As-Sisi ni, dia kata As-Sisi ni ibarat bayangan Rasulullah. Walaupun orang tu zalim. Jadi disebut tadi dalam hadis Rasulullah SAW, 3 golongan yang merosakkan agama, iaitu afatuddin thalathah, bencana pada agama tu 3 perkara. Faqihun fajir, orang alim yang jahat, wa imamun jair, pemimpin yang zalim, wa mujtahid jahil, dan mujtahid yang jahil. Jadi pertama tadi disebut faqihun fajir, orang yang alim tapi dia jahat. Maksudnya dia ada ilmu agama, dia tahu halal haram, tapi disebabkan nak dapat habuan dunia, dapat pangkat, harta sebagainya, dia sanggup ubah hukum agama, dia sanggup tukarlah apa fatwa yang ada kerana nak memenuhi kehendak seseorang. Contohnya ada orang yang tak nak hudud, laksanakan hudud qisas. Dia tanya pada seorang ustaz ni, macam mana ustaz tengok, boleh ke kita laksana hudud? Banyak lagi benda lain kita boleh buat. Kita nak kerajaan yang berkebajikan, kerajaan yang berbaik dengan rakyat sebagainya. Jadi dia pun keluar hukum, dia kata tak perlu laksana hudud qisas. Kenapa? Kerana seolah benda tu tak wajib. Lebih baik kita bantras rasuah dulu, kita
buat benda lain dulu, kan? Kita perbaiki hubungan dengan rakyat dulu. Hudud qisas ni bukan semata-mata hukum Islam. Jadi seolah-olah dia menghilangkan ataupun menidakkan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni yang Nabi sebut yang merosakkan agama itu siapa? Faqihun fajir, orang yang alim tapi jahat. Yang kedua disebut dalam hadis Rasulullah SAW, wa imamun jair. Imamun jair ni siapa? Iaitu pemimpin yang zalim. Pemimpin yang zalim maksudnya dia jadi pemimpin bukan dia nak bantu rakyat, tapi jadi pemimpin untuk diri dia sendiri. Kerana itu disebut hadis Rasulullah SAW, akhir zaman orang dilantik pegang jawatan jadi pemimpin kerana untuk memenuhi hawa nafsu dia, kerana nak kesenangan pangkat yang ada tu, bukan nak laksana tanggungjawab kerana habuan dunia tu. Jadi dia menjadi pemimpin yang zalim, kan? Patutnya pemimpin ni macam Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali sebagainya, kan? Dia bantu rakyat sebagainya, bukan nak tunggu 5 kali pilihan raya baru bantu, kan? Ataupun kita bantu orang bangsawan kaya-kaya saja, kan? Macam baru ni viral, kan? Ada seorang menteri jatuh basikal tergolek kerana jalan raya tu berlubang. Minta maaf, JKR minta maaf sebab dia ni jatuh. Rakyat lain jalan raya kadang boleh tergolek motor, boleh mati pun ada. Tak minta maaf, tak perbaiki. Tapi disebabkan pemimpin orang ni besar-besar ni jatuh sebagainya, minta maaf, nak perbaiki. Tapi orang biasa, rakyat, orang susah, lantaklah buat hal sendiri, kan? Ini disebabkan apabila ada pemimpin yang zalim macam ni, dia hanya lebihkan kepada diri dia sendiri semata-mata, dan dia tak kisah rakyat lain. Yang penting aku ni mewah, aku ni senang, aku ni serba-serbi ada. Macam baru ni kita tengok tiap-tiap bulan di Selangor air tak ada, kan? Tapi ada pemimpin hidup mewah pula, boleh mandi kolam pula. Waktu orang lain air nak mandi, nak qada hajat tak ada. Sepatutnya kita permudahkan rakyat. Memanglah awak tu duduk banglo lah, kelebihan kesian sebagai seorang menteri besar ke, sebagai seorang esko ke lebih. Tapi rakyat di bawah ni macam mana? Nak bantu orang lain yang susah ni macam mana, kan? Kalau kan bantu cari alternatif macam mana nak cari air lain, bantu, bukan fikir diri sendiri. Ni kroni dia bantu orang lain yang dia tak undi dia ke sebagainya, tak bantu. Ni pemimpin yang zalim disebut dalam hadis Rasulullah SAW, kan? Yang ketiga iaitu wa mujtahidun jahil. Pemimpin yang zalim dan iaitu orang yang mujtahid yang jahil. Mujtahid yang jahil maksudnya dia tak ada ilmu tapi nak buat fatwa. Akhir zaman itu Nabi sebut banyak ruwaibidah. Siapa ruwaibidah ni? Nabi sebut ni pemimpin yang jahil, tak reti agama, ilmu, tapi nak bagi fatwa, nak bagi pendapat daripada orang, nak mengajar pada orang. Patut belajar dulu, kan? Sebab itu ilmu ni yang paling penting dalam kita memimpin, kan? Kalau tak ada ilmu, belajar. Dan tak salah kita nak sebut kita ni la adri, aku tak tahu. Macam Imam Syafi'i. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, bila ditanya pada dia berapa kaki keldai, bukan payah pun 4 kaki, tapi dia tunduk kepala tu, dia tengok, kaki keldai ni ada 4, kan? Jadi 4 kaki. Tawaduk Imam Syafi'i tu, bagi dia cek dulu, kemudian baru dia bagi pendapat dia, fatwa dia. Dia tak terus bagi tahu orang. Kita hari ni disebabkan orang tanya soalan, sekian orang rujuk kita, semua benda kita boleh jawab. Seolah-olah kita nak cakap kita tak tahu tu, jadi malu pula. Sepatutnya kita hanya jawab, cakap yang kita tahu. Yang tak tahu, kita tak payah cakap, kan? Jadi itulah beberapa tazkirah ayat Quran, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan? Nabi pun pesan pada kita, kan? Allah pun pesan kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijarah. Wahai orang yang beriman, jagalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka.
Sesungguhnya bahan bakar api neraka itu daripada manusia dan batu-batu. Manusia siapa yang ingkar perintah Allah, yang tak solat, yang tak bayar zakat, yang rasuah tadi, yang sengaja langgar perintah Allah, yang tak nak laksana hudud kisah tadi. Hijarah, batu-batu apa? Batu-batu yang dibuat sembahan-sembahan. Macam tokoh-tokoh Hindu, Buddha sebagainya. Yang ni akan jadi bahan bakar api neraka esok. Jadi itulah sikit sebanyak tazkirah daripada saya, secara ringkas untuk tazkirah di Masjid Sarjana Utama. Jadi moga-moga dengan pengisian ini, moga Allah menghidupkan hati-hati kita. Dan doa banyak pada Allah SWT. Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami ya Allah atas agamamu dan ketaatan padamu ya Allah. Doa pada Allah SWT diberikan taufik wal hidayah. Doa pada Allah SWT semoga kita nikmati esok dalam husnul khatimah, bukan su'ul khatimah. Dan doa pada Allah SWT, amalkan yang tadi itulah. Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Jadi apa yang baik pada Allah SWT, apa yang kurang daripada saya sendiri, jadi sama kita tutup majlis dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.